Start. Start eh. Ni yang Chef Salvador lah, high flow. Dia ada 3 in 1, step by step dengan high flow. Okay, kalau nak turn on dia ada 3 step. Pertama, turn on main supply. Belakang ni ada switch. Oh, ada switch. Okay. Kosong dulu, satu buka lah. Okay, turn on sini dulu. Nanti dekat depan ni LED akan berkelip. So tunggu LED stable dulu macam ni, baru tekan sini. Okay, tekan, nanti dia akan keluar ni lah, baru turn on. Okay. So ini skrin pertama yang akan nampak lah. So last patient, new patient. Biasanya kalau patient baru tekan new patient saja. Last patient ni guna bila nak tukar circuit. Okay. Sebab dia akan retain settings yang dulu. Okay. So new patient. Okay. So ni boleh key in, tapi saya faham kalau kelam kabut mesti tak dapat key in. Okay, ni boleh key in later. Tapi make sure ni kena tengok mode yang kita nak lah. Okay. Kalau nak tukar, tekan. Okay, ni macam ni, highlight kan. Okay, guna knob untuk tukar High flow. betul. Okay, so Kalau nak tekan. confirm, boleh tekan sini boleh, sini pun boleh. Touch screen kan? Touch screen. Okay. Okay. Daripada confirm, tekan next. Okay, so sebelum buat camera calibration, better set up dulu lah. Okay. So cannula calibration ni tadi kena tekan lah? Belum lagi. Oh, Kena belum lagi lah, pasang. pasang dulu. So dalam satu pad, dia ada ni okay, ni humidifier, long tube, short tube dengan antiviral filter, UFO lah. So first step, humidifier ni, kalau tengok, ini tempat dia. Okay, kalau tengok sini ada slot, sini ada lock. Okay, nak masuk, kena right procedure. Masuk dulu slot, tekan lock ni, lepas. Okay, kalau nak keluarkan pun kena ikut procedure. Yang be gentle lah. Ini boleh patah. Okay, tekan. Tekan, baru release lah. Okay, jangan force. Okay, dah letak macam ni. Okay. Lepas Yang ni kalau terbalik pun tak apa kan? tak apa. Okay. So chamber ni dia auto fit. Auto fit chamber maksudnya kita cucuk saja air. Nanti dia akan sendiri ambil air. Okay. Kalau dah ambil air, dia akan berbunyi. Okay. Mesin ni special sebab kalau tak ada air dia akan berbunyi. Alam. Lepas tu second step, ambil yang short tube ni. Okay. Yang UFO ni masuk sini. Okay. Macam ni, yang ni di sini. Yang berdekatan dengan dia. Betul. Berdekatan dengan dia. Senang sikit lah. Okay. Lepas tu long tube ni ada dua lah, dua end. Okay. Satu yang bulat biasa. Biasanya dia ada penutup, tak nak dust masuk kan, keluarkan dulu penutup. Okay. Lepas tu satu yang ada echo. Yang echo ni dekat mesin. Ini pun sama. Kalau tidak dia ada tube penutup dia. So penutup tu kena buka lah. Kena buka. Okay. Kalau tidak tak boleh masuk dia punya ni lah. Tapi cukup. Okay. So hujung ni untuk cannula lah. Cannula asing, dia ada saiz dia. Tak silap Tuanku Mizan beli S dan M. Betul. So cara nak pilih saiz cannula, dia kena 50% of patient punya nostril. Okay. So ni masukkan je. Okay, lepas dah pasang semua, saya sarankan gantung saja kat sini. Sebab apa? Sebab time nak calibration, kita tak nak ada kink ataupun something yang block cannula. Calibration might be successful, tapi takut range dia tak sampai maksimum untuk adult lah. Okay. So pusing. Once dah complete macam ni, tekan cannula calibration, pilih cannula. Okay. Lepas tu baca, just overview dia ni lah, make sure okay semua, tekan okay. So dia akan automatic calibrate. Usually take less than 5 minutes. Okay. Kalau fail ke apa dia akan beritahu lah. So make sure tak ada yang block lah. Sebab calibration ni dia nak tentukan range. Range yang flow dia lah. Sorry. Kita lupa satu benda. Tu nak connect. Betul. Sebab tu dia fail.
Okey. So Dia sekali dengan datang betul. satu set. Ni satu mesin satu lah kan? betul. Satu Tu mesin kena tanda jangan buang. jangan buang, betul. Yang ni selalu buang. Ya. Ya, saya tahu. Ini memang jangan buang kalau tidak memang kena beli baru. So kena tagging lah. Ya. Tagging besar-besar jangan buang. Takut dia jadi macam consumable punya barang. Kan? Sekali Buang, buang. So kita boleh kena ikat kan nanti wire dia supaya benda ni terikat pada mana-mana dekat tiang ni, cari dia punya ni. Cable tight. Cable tight lah. Tak pun lepas bersihkan, just pasang sini lah. Okey. So accessories dia ada 2 part. Satu untuk heater wire, satu temperature probe. Okey, kalau tengok kat bahagian heater wire dia ada kuning, ada putih. So yang kuning ni dekat mesin. Nak masukkan kat sini menghadap atas. Dia memang dapat hingga situ. Betul. Alright, okay. Lepas tu yang putih dengan ekor putih lah. Make sure tengok dia punya ni mirror. Kepala sama. Betul. Masukkan saja. Okey. Okey. Untuk temperature probe pula, dia ada 2 bahagian. Satu bahagian T, satu bahagian L. T ingat tengah, L last. Okey. Okey, kenapa T tengah? Sebab dia kat sini. Dekat tengah lah. Okey. L last dekat hujung. Okay. So ni boleh kemaskan lah. Masukkan dekat dalam dia punya tu kan. Yang putih. Ha. Tapi kalau tak ada masa, just kemas-kemaskan je lah. Okey. So macam tadilah, dia akan feel kalau tak cukup. Okey. So once dah cukup, tekan cannula. Okey, nanti kita okey. So nanti dia akan automatically ni lah calibrate. And then oksigen jangan lupa lah sambung dengan oksigen tank ataupun dekat wall. Kalau oksigen tank tu dia banyak pakai lah gas. Cepat sikit habis kan? Yes, dia based on berapa banyak. Okay. Tadi kita bincang pasal oxygen tank Okey. Cover berapa tadi? 20 dengan 40 yang tadi kan? Okay. Patient kalau untuk dia punya cover untuk running satu gas tu, adakah perlu kita untuk spare untuk patient ni? Maksudnya contoh kalau 20 kita 20 pakai. Lepas tu untuk kegunaan sebelum nak habis tu perlu tak kita nak macam standby gas tu? Kita punya concern kat arah tu sebenarnya. Kita takut sebab kita nak gas tu continuous dan benda ni dia macam sebab dah tak ada gap untuk gas tu habis. Oh, okey. Silinder. Ya. You boleh advance tak? You boleh advance tak kami? Sebab dia orang ni macam dia orang pakai je untuk standby top up gas ni. Kita ada reminder dah berapa lama dah untuk spare. So dia orang akan scheduling untuk order ke apa untuk top up gas ni sekian-sekian. Sebab benda ni dia orang cuma berapa dia punya minimum yang kita nak supaya benda ni dia orang schedule untuk ganti yang balik. Sebab sekarang ni dia orang untuk buat ni adalah 20 silinder. 20 silinder yang standby lah. Ya, standby. Kita nak tahu macam mana you advise dekat ni untuk penggunaan ni. Patient sekarang ni mungkin macam ada 5 orang kan. Untuk akan datang macam mana kita nak pakai. Kita punya constraint tu bacaan dia silinder tu sebenarnya. Maksud tuan macam nak berapa Ya. silinder Sebab sekarang kita patient kita tak tahu kan berapa silinder kegunaan dia untuk pakai this machine. Mungkin satu silinder. Satu silinder untuk satu orang patient kan. 20 orang, maksudnya 20 orang dah memang maksimum. So kita takut nanti akan datang kita kena standby lagi 20 lagi untuk dia. Standby untuk top up yang nak habis tu. So macam mana penggunaan this machine untuk berapa dia punya tu? Itu sebenarnya dia punya permasalahan dia. You boleh advise tak? Sebab dia orang tak tahu kegunaan applicable this machine dengan silinder tu dia nak approximately kegunaan dia macam mana. Macam kita bawa kereta, RM10 ni berapa kilometer kita bawa? Takat mana? Ya, takat mana. Itu dia punya tu. Itu susah sih. Sebab dia orang ni ada critical. You kena faham ya. Ada critical. Sebab dia orang kadang-kadang nak speeding laju mungkin gas akan lagi kuat. Yes. So kalau slow mungkin dia punya silinder akan kurang. So dia orang akan tengok macam mana untuk kegunaan tu sebenarnya. Sebab tu based on patient juga. Ya. Sebab dia orang ni keutamaan daripada passion untuk kegunaan ni. Itu dia nak tahu. It depends on the cylinder juga kan. Ya, you advise kat kami dekat hospital macam mana keadaan ni sebenarnya tentang penggunaan mesin ni. Saya takut nanti bila kita ada kereta yang menggunakan
speeding laju, dia akan jadi save engine. Tapi kalau ini adalah save car energy, bawa laju pun dia akan jadi biasalah, mungkin boleh maintain lah dia punya ni kan. So kita nak tahu dia punya the strength of penggunaan dia ni. So ini beza dengan yang Fisher Packer. Ya, ya. Yang ni dia ada blender, so you boleh setkan FiO2 Ya, dia. itu jawapan yang nak. So dia you kena bagi tahu dia macam mana keadaan dia tu sebab kita nak dia orang as a friendly using this machine untuk dia punya dia orang ada dia punya dia punya spend dia orang punya untuk schedule gas apa semua. Betul. Jadi kalau belikan this machine kalau benda ni macam satu benda yang agak cost of living tinggi kan, jadi isu lah. Okay. So bezanya kalau yang Fisher and Packer, you guna untuk oksigen, you kena guna flow meter. So kita tak boleh set FiO2 dia. Macam yang ni kita boleh set berapa. Dari So situ dia kita punya boleh- bacaan dia tepat. Yes. Kalau Fisher Packer tu ada lebih satu, ada kurang satu. Okay. Itu jawapan yang saya nak sebenarnya. So saya nak supaya hospital ni dia boleh tahu Betul. satu silinder ni contohnya kalau satu patient contohnya akan datang bila ada 20 patient, okey kita boleh backup lagi dua silinder macam tu. Sebab dia orang akan buat satu scheduling tentang pembelian silinder. Macam tu. Faham? Jadi- Takkan dah kosong baru nak cari. dia orang ni benda ni kena ada satu scheduling punya dia orang punya dia panggil storage cylinder lah untuk benda ni. So sekarang ni dia orang dah kena fikirkan. Bukan untuk beli benda ni saja, untuk yang benda gas semua sama. Betul. Saya takut benda ni kan jadi isu lah. Macam contoh ada kereta minyak tak ada. Tak ada. Macam tu. Alright. Tu lah dia punya analogi ni lah. Okay. So macam ni lagi tinggi FiO2 lagi cepat lah silinder habis. Itulah. So kalau yang macam transport punya memang tak tahan lah. Sejam saja boleh tahan. Ini Kalau ya? tinggi. Okay. Sebab kalau anything lah yang FiO2 tinggi memang akan cepat lah kalau silinder. So kalau yang ni at least you can count lah, boleh estimate sebab benda ni memang FiO2. You boleh setkan FiO2. So based pada experience lah yang penggunaan this machine untuk ni, macam mana patient ataupun yang dari segi you boleh advance satu silinder mencukupi untuk satu patient ataupun macam mana? Dia mesti dia silinder berapa besar. Yang macam tu How panjang much of oxygen. tu contoh itu dia. kena kira lah. Dia ikut patient punya So FiO2. kita kena buat satu bukan eksperimen lah, kita kena Research. buat satu dia sebab dia orang new experience dalam perkara ni. Ah, So mungkin daripada kita tengok ada patient datang, tengok dari segi how far dia punya rate dia. Betul. So kalau 4 mesti dia punya lagi kuat, gas akan masuk kan. So gas akan makin kurang lah. So kita kena tengok lah. Sebab saya nak concern pada end user sebab dia friendly, dia ada machine baru. Betul. Dan gas pula kita boleh top up Estimate, backup. yes. So dia akan tanya balik-balik pada kami sebab kami apa sebab bukan kami nak tahu kan. Betul. So benda ni kata apa dari segi efficiency machine ni dengan silinder kita ada. Kita tak nak nanti kalau ada benda ni benda yang material pun kurang lah. Susah tak boleh jalan juga kalau benda baru benda ni tak boleh jalan. Rugi kan waste kan. Kita nak tahu lah. So setakat ni kami tak ada lagi pengalaman memang guna silinder lah. Selalunya guna wall. Tapi macam saya cakap tadi lah, benda ni kita boleh kira, boleh estimate sebab FiO2 tu kita memang dah tetapkan. Berapa yang kita tetapkan, itu yang bagi. Sebab wall ni dia pakai style dia bagi maniflow, pakai gas centralized kan. Sebab yang ni sebab kita ni as a emergency area tapi top up untuk masuk yalah. Betul. So benda ni kita kena kira lah. Sebab betul. benda ni dia ad hoc masuk kan. Betul. So yang tu kena a few times kena saya estimate. concern kepada pihak end user lah sebagai hospital, dia akan tanya balik Betul. patient ni berapa. Itu saya kena faham. Kalau kita pakai yang sistem yang dekat wall tu tak ada masalah. Betul. Anything kita kalau habis Top up dia. top up je. Kalau gas habis sudah. Betul. Kan. Dan dia orang pula consider responsible dia orang. Sebelum nak habis tu dia orang dah hadir Dah ada dia punya standby dia punya maximum storage dia orang tu. 20 dah habis. Sebelum 20 tu dah ada top up yang baru. Betul. Maksudnya ada scheduling dia punya jodoh yang dia orang. Sebab patient ni kalau tak cukup gas macam mana dia nak surviving benda tu lah dia pihak hospital nak tahu. Tu sebenarnya segi proses saya kata macam mana benda ni dia boleh accuratekan dari segi penggunaan silinder. Sebab tadi dia tanya saya kata saya nak tanya you punya sebab saya tak tahu kan. Yalah. Okay. So yang tu memang kena kira dululah. So saya rasa kena ni lah buat satu chart. I think once you run for one patient, Ya. after that you run. Ya, sebab saya nak tahu based on your punya experience lah penggunaan this machine. Satu silinder yang dia orang guna. Based pada pesakit lah kan. Based Stage pada 4 berapa banyak silinder guna, stage 3 berapa banyak.
untuk yang ni sebab dia nak standby. So kena ada Ya, range untuk ya, FiO2 juga ya, lah untuk ya. kategori tu. Betul. Okay. So bila calibration success, dia akan macam ni lah. Okay, tekan saja mana-mana, tekan next. Okay, so dia akan bawa kepada settings, page lah, settings untuk high flow. Kita boleh set flow, kita boleh set FiO2. Yeah. Okay, ni saya ke bawah. Dia punya paling minimum 21. Sebab ni saya tak cucuk. Okay. Okay, kalau tak dapat capai pun dia ada alarm lah. So flow maksimum Flow maximum ni 5 hingga 60. 60. So kalau calibration betul, you akan dapat range 5 hingga 60 lah. Kalau you dapat rendah pada ni untuk adult, maknanya you kena buat recalibration. Okay, maknanya mungkin ada block ke ataupun leaking, so dia akan rendah. Okay. Lepas tu FiO2 sampai 100 lah, boleh set. RR detection ni saya buat internal. RR ni respiratory rate. Okay, detection. So ni sensitivity untuk detection respiratory rate ni lah. Usually 1.0 untuk adult is okay. So maknanya kalau breathing patient tu weak, so you kena rendahkan lah. Sorry, kena naikkan. Kena naikkan untuk dia lagi sensitif. Okay. Tapi usually 1.0 dah okay lah. Okay, pergi bawah. Okay, dew point. Dew point ni adalah temperature untuk ni. Okay. 37 of course the best sebab body temperature, tapi some patient dia sensitive untuk temperature ni, so dia rasa panas, dia uncomfortable, so boleh turunkan hingga 35 lah. 35, okay. Paling rendah 34, tapi usually 35 is just nice. Humid level 3 biasanya memang kita guna ni sebab kalau dia rasa dry boleh naikkan lagi sampai 5, kalau dia rasa terlalu banyak moist boleh turunkan lagi. Okay, so ni dah okay. Nak start, tekan saja Start je lah. Betul. So okay. Okay. So done. So kalau nak pergi bahagian monitoring, tekan home. Tekan home. Tengok ni sebab tak ada air. Okay. So kalau air habis pun dia akan ni lah. Oh, So, dia mesti kena Yes. So kalau nak tukar setting, tekan Boleh tekan saja sini. situ je lah kan. Contohnya patient dah tak perlukan flow ni kan. Ataupun dia perlu yang lebih tinggi, so naikkan sajalah sampai 60 ke, ikut on doktor punya prescription. Okay. Okay, so benda ni dia boleh monitor ni juga. SpO2. Okay, kalau SpO2 saya cadangkan tukar layout ni. Ini sedang layout simple. Kalau tukar layout, tekan sini. So you can get more information lah. Kalau doktor nak tengok trend, tekan lagi sekali. Dia akan bagi trend. Okay. Lepas tu tekan balik. Dia akan simple lah. Boleh pilih. So bagi saya yang ni lagi ni lah kalau you guna ni kan. Semua nak, sekiranya semua keluar. Betul. Tu ratio dia kan. Betul. So ni kalau SpO2 enable lah, kita boleh disable juga benda ni. Untuk disable, tekan saja setting sini. Ada screwdriver ni. Okay. Boleh godek ke bawah lah. Ke bawah ni SpO2 enable. Kalau tak nak guna lah kan. Kalau you prefer dekat monitor. Kalau dah enable tapi tak pakai, ada alarm tak? cabut yang ni. Cabut je lah yang ni. Okay. Okay. Tapi better disable lah. Kan? Okay. So dia akan, kalau macam nak tukar airway temperature pun dah tak payah pergi setting sini, tekan saja sini. Okay. Dia akan monitor, tapi bila you tekan, dia akan bagi inilah apa yang you set. Okay. Lepas tu, okay, SF ratio ni dia macam efficiency patient to receive lah. So macam sekarang ni Macam PF ratio. Cukup ke tak kan? betul. Sekarang ni macam dia bagi 21% FiO2. Tinggal gitu kan. Oksigen. So sekarang ni dia tengah detect. Dia tengah bagi 21% FiO2 tapi SpO2 saya 96. So SF ratio tinggi. Maksimum adalah 472. So maknanya bagus lah. Sebab dia bagi FiO2 rendah tapi SpO2 saya tinggi. So kalau macam patient punya SpO2 rendah macam 300 something saja, so dah boleh consider another type of therapy lah. Either NIV ataupun intubation based on the SF. Okay. So maknanya kalau lagi tinggi FiO2,
contohnya letak 100% tapi H2O tu dia tak capai 95% and above, benda ni akan rendah lah. Dia rendah. Okay, so itu SF ratio. Okay, so contohnya ada alam ke apa-apa kan, and then tiba-tiba dia hilang alam tu, boleh check balik, tengok dekat log, so dia ada lah. Bagi tahu apa yang Yes. problem. So you can check lah apa benda alam dia semua. Setting change pun dia ada ni lah, dia akan log setiap ni. Okay, lepas tu contohnya ada alam, and then ada alam untuk temperature. You can monitor here, tekan yang icon air ni. So sekarang ni dia kata no chamber sebab tak ada air. Okay, you can monitor. Contohnya salah satu in the future rosak, you boleh tahu lah which one yang rosak. Okay, and Kalau then, dia tak okey dia merah lah kan? betul, Semua ni. betul. Okey. Okay, so bahagian ni home. Yang ni adalah setting untuk high flow kalau you nak lah. Okay, ni alam punya parameters, boleh apa Set. change ni set. Tapi usually default dah okay. Okay, so ini bahagian high flow. Okay, Stop. ya, stop macam tu saja. Ini bahagian high flow. So kalau nak tukar kepada CPAP BiPAP, Tu kena mask tukar mas juga. dia juga kan. Tak boleh macam Philips punya tu memang tak boleh kan. Tak boleh sambung kan. Philips. Respironic punya. Respiron Tak boleh tak kan. boleh. Sebab Philips dengan brand lain tak boleh. itulah. Memang Philips dengan Philips saja. Kalau kita nak guna kena beli lah mask dia. Betul. Any other brand outside Philips boleh. Sebab ini universal. Oh. ResMed boleh, BMC boleh guna. Asalkan dia punya ni adalah non-vented, vented mask. Maknanya yang clear tu, connector clear tu. Okay. So kalau nak tukar mode, tekan saja kat tepi ni. Okay. Gunakan knob ni. Oh, Okay. CPAP. Saya terangkan ST juga lah. Variable, Okay. Confirm. So dia akan suruh ni lah, confirm. Okay. So untuk BiPAP, saya cadangkan pergi setting dia yang mendalam. Okay, ni home, tekan yang sebelah sini. Okay. So mode dia ada ST, S dengan T lah. Tapi usually ST saja kan. Okay, volume guarantee, standard volume. Okay, trigger level pun you boleh ni lah. FL tu pun boleh set lagi. Okay, tekan bawah. Ada iPad, EPAP. Ni pressure assist. So maknanya kalau patient nak hembus, dia akan ke bawahkan sikit lah. And then back to the yang kita set. Tu iPad. Okay, ada TI, respiratory, rest time, auto start. Okay. So untuk NIV, which is EPAP, BiPAP, memang kena tukar interface lah. Sebab interface yang biasakan lain untuk high flow saja. Okay, so sama juga, boleh juga set dia punya temperature lah. Okay, home, ini pun sama, boleh tukar. Okay, so kalau nak tukar CPAP very straightforward. Sama je, guna juga mask. Okay, so ini pun pergi setting mendalam dia, tapi dia punya CPAP is very straightforward. So limit dia 4 hingga 20 lah. Okay, so for now ada apa-apa soalan tak untuk high flow, untuk mesin ni? Setakat ni quite simple kan? Simple. Quite simple, betul, dia straightforward. Oh, ini filter masuk ni. Tu chamber dia. Ada 4. Okay, saya masuk kepada cleaning lah. Kalau tak ada soalan tentang setting. So kalau cleaning, so nak guna untuk COVID kan. So COVID sebenarnya ini memang disposable. Ya, Yang mana dalam single paket use. tu. Betul. Okay. Purifier ini disposable. Ini bukan. Itu tahu. Ini jamuan. Kalau buang nyanyi Saya lah. kata ni kena ada ni sikit. Kemetik kan. Betul. Okay, so ni buang. And then kalau nak guna pun dia punya manufacturer recommend maximum 7 hari. Okay. Filter ni Pakai kita punya pun tak apa kan? yes, dia universal. Mm-mm. So sebelum pakai kena calibrate jugalah. Okay.
Capability yang macam mula-mula tadi kan. Sebab dia bagi nak samakan dia punya physics. Okay. Lepas tu SOP sini hari-hari tukar ke atau ikut manufacturer punya? Kalau Ikut manufacturer ya? Okay, usually 7 days lah ataupun sampai dia soil. biasa 7 day lah. Sampai dia jadi Faham. faham lah. Okay. So setiap paket memang ada. So tak apa. Kalau 7 ni memang senang lah. Buka paket baru memang ada. Okay. Lepas tu lagi satu kena buang tepi filter. Kalau COVID lah kan. Kalau COVID. Yes. Kalau non-COVID, kalau bukan kes COVID, sebenarnya filter ni bertahan setahun. 6 bulan 6 bulan hingga setahun. Masa Bukan COVID ni yang kalau Bukan, normal. COVID. Oh, nak COVID. yang COVID je kena tukar lah. Sebab nanti Satu. Kalau COVID sebenarnya dia tukar kalau nak guna dekat non-COVID. kena tukar. Kalau COVID antara COVID tak apa. Sebab memang Dah memang dia COVID dengan COVID. Ikut dia punya ni lah kumpulan dia. sebenarnya itulah sebenarnya kalau tukar tu bila COVID tu non-COVID lah. Kita nak jaga susah je tu. Kena bagi tahu. Sebabnya banyak tangan kan. Banyak tangan. So, benda ni dia kena concern dari segi penggunaan kita ni kita kena alert, kena bagi tahu ni benda-benda mustahak. Takut esok orang yang tak kena COVID kita masuk yang bekas yang kena COVID. Lepas tu benda tu jadi isu. So kena buat satu reminder tagging ke kat mana kat sini lah. Dari situ. Satu lagi yang wire ni lah kena tulis tagging tak boleh kena buang. Kena tu ada dua perkara saya tengok alert kat situ lah. Tapi nak ikutkan semua jenis pun sama kan filter tu. Kalau COVID nak pergi non-COVID je kena buang. Betul tak? Betul kan? Maknanya dia tak boleh, bukan universal user lah dia. So maknanya kena supply banyak. Kena beli banyak lah. Ke macam mana ni? Macam pantai dia beli. Filter. Ni kalau beli satu mesin ni dapat berapa set? 20? 4 set saja. Kalau Tak nak ni? tak dia tak sama dengan filter. So filter ni beli memang dia bagi 4 pieces untuk satu mesin. Ya. Yes. Ya. Tak ada satu. 4 pieces. So termasuknya 5 lah. Dah kotak tu 4, ini 5. Okey. So yang ni dapat berapa set ni? 20. So ni Kita ada 4 je. bukan. Nisha, consumable ni Consumable satu mesin dapat berapa? 5. Ni ada 4 ni. Yang ni. filter ada 4. 4. Ni ada 4. Ada 5. Ha? 15. Okey okey. Ni ada 4 ni Okey. Alah. So sebenarnya dia punya dalam ni cara dia ambil angin apa semua lain pada facial packer. Macam facial packer dia kena disinfect kat dalam sebab memang udara tu lalu dekat dia punya blower apa semua. Tapi yang ni lain. Sebenarnya kalau dia ikutkan tak perlu tukar, tapi kami tak nak. Yalah for Jadi isu apa-apa nanti kan. so for precaution memang kami suruh tukar. So ni kalau macam patient ni boleh decon ni tak ada apa-apa masalah ke kalau screen dia ni? Sorry? Kan kalau macam COVID kan, lepas nak keluar tu kita nak kena decon. So nak kena wrap dulu ke apa monitor dia ni. Monitor Faham tak? dia ni nak yang kat luar ni. Ha. Okey. Guna ni lah alcohol wipes. White boleh lah. Dia punya screen tak kisahlah. Tak je just punya screen ke apa ke. Boleh ni lah kat sini. Okey. Alkohol boleh kan? Screen ni? Boleh? Jangan pula ke alkohol rosak pula screen dia. Tapi lagu ada protective layer ni. Oh, dia punya screen ni. Kan kita kan Dia kalau orang kadang-kadang dia nak cepat. Decon. Decon dia kena surface dia punya kan dia makan dia punya. takut rosak screen touch screen kan kalau yang biasa button je. Kadang-kadang nak cepat kan. Kadang-kadang pakai glove, kadang-kadang dia nak cepat pakai tangan kan. Biasa kadang-kadang benda ni yang emergency kan. Kalau decon pun dia orang kan spray air kan, tak kisahlah. Air jangan. Air Itulah. jangan, Sebab decon dia spray memang berair. Air jangan guna White je lah. Benda ni Okay. ada 3 alert lah. Wire 1. Sebab dia touch screen dia sensitif. Ada 3. So ni ada plastik kan. So lock alcohol. Okay. So memang dalam user guide tu pun dia kata Sunny Plus cloth yang biasa guna tu lah. Okay.
Okay. Yang ni pun sama. Boleh lock dengan yang sana tu. So ni pun tak boleh kena air lah kan? Yes. Ah. Dia elektronik. Dia punya ni So kalau macam kita nak cuci balik ni, Cuba dulu. cuci nak pakai cuci kering ataupun hantar, Dia tak boleh auto clear. tak boleh atas cliff kan? Kalau cuci kering je boleh kan? Tapi ni tak boleh kena air juga ni. Kan? Konektor pergi ke sini. Dalam ni tak boleh kena air kan? Yang ni bukan reusable. Itulah. Dia single Kita passion. tanya juga. Dia single passion sebab dalamnya ada coil. Memang patient pakai seorang memang kena buang lah. Yes. Yang ni. Tubing dia ni. Kalau COVID, sebab COVID kan memang buang. So kalau nak COVID tu kami tak cadangkan reuse. Tapi kalau korang nak reuse, bukan tanggungjawab kami lah. Yelah. Memang tahu memang single use buang ke. Okay. Sebab apa? Sebab takut after 7 days ke apa, takut dia brittle kan. Sebab ni ada heat and then dia humidified dan okay. So Okay. itu sahajalah. Ada apa-apa soalan lain? SPO2 dia tu boleh masuk dengan Maximo yang biasa kan? Yes. Kalau hilang ke apa. Betul. Maximo lah. Okay. Lagi ada soalan apa-apa tak? Good. Tak, kalau ada apa-apa nanti kita call lah. Boleh. Boleh je. Kita boleh panggil